Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan supaya sahabat-sahabat semua terus berada di dalam rahmat dan peliharaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, selamat datang diucapkan kepada sahabat-sahabat cepat Quran sekalian, sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, pakcik-pakcik, makcik-makcik dan kawan-kawan semua. Selamat datang saya ucapkan dalam rancangan live pengajian Al-Quran dan Tajwid. Tuan-tuan dan puan bersiaran secara langsung dengan saya sekarang ini, guru Al-Quran anda. Insya-Allah saya akan membimbing, saya akan membantu tuan-tuan dan puan untuk kita sama-sama mempelajari, untuk kita sama-sama mengkaji macam mana cara bacaan yang betul dalam program satu hari satu muka surat Al-Quran. Pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita pada surah An-Naml, masih lagi pada surah An-Naml ayat 64 sehingga ayat 76, muka surat 383. Nampak ni? 383, buka Al-Quran sekarang, ambil pensil, ambil buku nota dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, jadi insya-Allah tanpa kita melengahkan masa lagi, marilah bersama-sama kita buka
pengajian kita pada petang ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, muka surat 383. Jadi kalau kita dah bersedia, jom sama-sama kita nak mulakan bacaan kita pada petang ini dengan lafaz isti'azah insyaAllah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 64 ayat yang pertama untuk petang ini. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh ailahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Baik. Amman yab mim sabdu di sini yang pertama kita jumpa pada hari ini didengungkan dengan dua harakat wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Kemudian jumpa dengan ya di sini senyum dengungkan dua harakat idgham ma'al gunnah. Amman yabda'ul lantunkan qalqalah di sini qalqalah sughra. Yab amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Mim sabdu sekali lagi sama macam ni juga wajibul gunnah dengungkan dua harakat. Thumma rapatkan bibir. Thumma yu'iduh. Ai dua harakat mad asli. Duh kalau kita nak berhenti kita kena baca dengan duh sahaja pendek. Yu'iduh kalau nak berhenti. Kalau nak sambung yu'iduhu wa may. Kalau nak sambung kenapa kita kena baca dua harakat? Sebab ada waw kecil dekat sini selepas ha baris depan ni kan. Ini nama dia mad sillah qasirah. Dia berhenti ke dia sambung ke nama hukumnya sama je mad sillah qasirah, cumanya cara berhenti tu berbezalah. Cara baca tu berbeza. Kalau nak sambung dua harakat, kalau nak berhenti pendek sahaja. Yu'iduh. Macam tu kalau berhenti dekat sini. Baik. Wa may yarzuqukum. Nun kosong bertemu dengan ya idgham ma'al gunnah dengungkan dua harakat senyum. Jumpa dengan ya kena senyum supaya kita masuk ke dalam huruf ya. Supaya kita tak baca dengan wa may yar. Kita tak nak macam tu. Kita nak wa may masukkan dekat ya tu. Wa may yar. Ra tebal sebab huruf sebelumnya berbaris atas. Yarzuqukum. Baik, dekat sini fokuskan baik-baik tuan-tuan dan puan. Satu huruf qaf, satu huruf kaf. Huruf qaf dia tebal sedikit daripada huruf kaf. Jadi dekat sini kita kena jaga. Sebab apa? Kalau kita baca salah macam kita samakan dua-dua huruf ni. Contoh saya baca dua-dua tebal. Wa may yarzuqukum. Itu kalau dua-dua tebal. Dia jadi dua-dua huruf qaf. Kalau saya baca dua-dua nipis.
Wa man yarzuqukum zukukum. Maknanya kita jadikan dua-dua huruf kaf. Sedangkan dekat sini ada dua huruf yang berbeza. Satu qaf, satu kaf. Jadi dekat qaf ni kena tebal qu. Qu. Yang dekat kaf ni nipis. Kum. Wa man yarzuqukum. Bezakan dua huruf ni. Kemudian kum minas. Mim kosong bertemu dengan mim sabdu idgham mithlain saghir, dengungkan dua harakat. Mim kosong bertemu dengan mim sabdu idgham mithlain, dengungkan dua harakat, rapatkan bibir. Zuqukum minas samai wal ard. Ma dibaca dengan panjang 4 ataupun 5 harakat. Ma'i wal ard. Matikan di sini. Ailahum ma'allah. Sama macam semalam, ayat yang berulang-ulang. Ailah, a pendek, i pendek, la panjang. Ailahum ma'allah. Tanwin 99 bertemu dengan mim sabdu idgham ma'al gunnah, dengungkan dua harakat di sini, rapatkan bibir. Ailahum ma'allah. Qul hatu burhanakum. Qul hatu burhanakum. Ha panjang, tu panjang, burha, ha di sini pun panjang dua harakat. Nakum, mim mati izhar syafawi dimatikan dengan jelas. Burhanakum in kuntum shadiqin. Nun kosong bertemu kaf dan nun kosong bertemu ta. Kedua-duanya ikhfa hakiki, didengungkan dua harakat. In kuntum shadiqin. Qin man arid li sukun dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik, kita ulang sekali lagi ayat ke-64 bersama-sama. Bismillah. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samai wal ard. Ailahum ma'allah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Baik. Kemudian ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Qul la, terus masukkan dekat lam sabdu di sini, lam kosong bertemu dengan lam sabdu idgham mutamathilain. Sama juga cara bacaan dia, terus masukkan sahaja. Kulla, nah dia lambatlah. Kulla, jangan kula pula. Kulla, kulla ya'lamu man fis. Nun kosong bertemu dengan fa, dengungkan dua harakat, ikhfa hakiki. Man fis sama ma panjang, wa panjang. Mawati wal ardil ghaiba illallah. Pastikan dekat sini kita baca lam ini dengan sabdu. Jangan kita baca dengan ilallah. Tak boleh. Kalau kita cakap ila, nanti dia punya maksud dia akan berubah. Bukan ila di sini, tetapi illa. Okey, wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ayya
tekankan ya di sini kerana ya ini ada sabdu di atasnya. Jadi kena ayya, tak boleh ayya, salah. Ayya. Bila kita tekan, kita ada lambat sedikit lah. Contoh kalau ba, abba, bukan aba. Kalau ta, atta, bukan ata. Okey, kalau jim, atja, bukan aja. Macam ni, ya, ayya, bukan aya. Okey, macam itulah cara nak sebut sabdu, dia kena beratkan ataupun dia kena tekankan. Okey, itu cara sebutan sabdu. Ayyana yub'atsun. Lantunkan di sini qalqalah sughra. Yub'atsun, sun baca dengan 2 harakat pun boleh, nak baca dengan 4 harakat pun boleh, nak baca dengan 6 harakat pun boleh, tak ada masalah. Okey, di sini mad arid lisukun. Baik, kita ulang sekali lagi ayat 65. Bismillah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Baik. Kemudian ayat 66. Balid daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha amun. Balid da hamzah wasal yang berada pada tengah-tengah ayat ataupun tengah-tengah kalimah tidak dibaca, tidak berfungsi, tidak perlu dibaris-bariskan dia. Tak perlulah kita baca dengan bali'adda ke, bali'idda ke, bali'udda ke, tidak perlu. Okey, dia seolah-olahnya macam dia tak ada dekat sini. Dia ada ke dia tak ada ke, sama je. Kita tak payah ambil peduli, kita terus kepada huruf yang bersabdu. Sebab tu saya selalu cakap, nampak sabdu terus masuk, nampak sabdu terus masuk. Jadi dekat sini kita dah tak payah pening-pening dah. Macam mana Ustaz nak baca hamzah wasal ni? Nak kena bariskan apa ni? Tak payah. Tengok selepasnya ada sabdu. Masukkan terus ke dalam sabdu. Okey, baik. Dan dekat selepas huruf dal ni ada alif kecil. Dia macam agak tak nampak sikit lah. Kalau alif besar mungkin tak ada masalah. Alif kecil ni dia ada macam susah sikit lah nak nampak untuk orang-orang yang mungkin rabun dekat dan sebagainya. Jadi sekarang saya bagi tahu, dekat sini ada alif kecil, ada pensil, bulatkan alif kecil tu supaya kita tak baca salah. Nanti kan bila baca kan salah, alamak tak perasan. Okey, hari ni saya dah bagi tahu dekat selepas huruf dal ni ada alif kecil, baca dengan dua harakat. Baik. Puan Nur Asakil pertama kali join. Baik, Puan Nur Asikin, selamat datang saya ucapkan. Mungkin Puan Asikin masuk sebab dia tengah scroll-scroll, nampak kawan-kawannya ada share dekat timeline. Jadi lalulah kita punya live ni. Jadi terima kasih yang share dan juga selamat datang. Tahniah juga saya ucapkan kepada yang baru masuk. Selamat belajar, selamat menuntut ilmu, insya-Allah. Semoga Allah membuka pintu hati kita, Allah melapangkan dada kita untuk kita mudah menerima ilmu yang kita pelajari pada hari ini, insya-Allah. Baik, yang dah masuk, jangan lupa untuk sharekan dulu. Okey, yang baru bersama dengan saya, baru bersama dengan kami petang ini, share dulu. Okey, supaya apa? Kita panggil lebih ramai lagi yang akan sama-sama belajar dengan kita pada petang ini, insya-Allah. Baik. Sekali lagi kita ulang dekat sini, yang ini da 2 harakat balid daraka ilmuhum ain. Jangan baca i, jangan il, tetapi ail. Bezakan bunyi sebutan hamzah dan juga ain. Balid daraka ilmuhum fil akhirah. Kenapa kena baca panjang? Sebab hamzahnya duduk di tengah-tengah. Okey, yang baru saja mungkin baru saja join, yang baru saja belajar dengan kita 1-2 hari ataupun seminggu dan sebagainya,
Jadi yang lama-lama yang dah biasa dengar mungkin dah biasa tahulah dekat sini. Saya beritahu apa dia. Macam mana cara kita nak baca dekat sini, panjang ataupun pendek hamzahnya. Kita tengok kedudukan hamzah tersebut duduknya di mana. Apabila hamzahnya duduk dekat tengah-tengah dekat sini ataupun sebelum huruf mat lah. Ini sebenarnya yang ni lam, yang ni hamzah, yang ni alif. Jadi senang cakap hamzah ni duduk sebelum alif lah. Ataupun dekat lam alif ni paling senang nak cakap dia duduk dekat tengah-tengah lah. Bila dia duduk dekat tengah-tengah, maka kita baca dengan panjang 2 harakat. Bila hamzahnya duduk di atas huruf mat, barulah kita baca dengan pendek. Okey. Boleh catatkan dekat Al-Quran masing-masing. Boleh catatkan dekat Al-Quran masing-masing dekat atas tu kan, ada kosong tu kan, tuliskan dekat situ poin-poin penting tu. Tak ada masalah pun. Jangan takut. Jangan takut conteng lah, tak baik lah, berdosa dan sebagainya. Kita belajar. Tujuannya. Daripada kita tak catat, kita dengar je konon-konon masuk, lepas tu baca, salah juga pun tak guna juga. Jadi mana-mana kita boleh catat, kita catat. Okey, baik. Sekali lagi hamzah kita baca dengan 2 harakat. Fil akhirah. Dan ini adalah ta marbutah. Ta marbutah apabila kita berhenti, bila kita stop, bila kita waqaf, kita tukarkan huruf ta ini menjadi huruf ha mati. Akhirah. Jangan akhirat. Jangan macam tu pula. Ataupun akhirah. Tukarkan dah cantik. Tapi pergi baca panjang pula. Tak boleh. Pendek sahaja. Akhirah. Baik. Boleh Balhum fi syakkim minha. Rapatkan bibir di sini. Dengungkan 2 harakat. Idgham al-ghunnah. Minha, nun mati izhar halki, disebut dengan jelas. Ha, 2 harakat mat asli. Balhum minha amun. Balhum, rapatkan bibir di sini, idgham mislain. Minha amun. Ini huruf ain, jadi kena baca dengan a, bukan a. Bukan minha amun, bukan macam tu. Minha amun. Ain, amun. Mun man arid lis sukun lah. Boleh baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik kita ulang sekali lagi ayat 66 bersama-sama. Bismillah. Balit daraka ilmuhum fil akhirah. Bal hum fi syakkin minha. Bal hum minha amun. Macam mana? Jelas ke tak jelas setakat ni? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Laju sangat ke, perlahan sangat ke? Boleh tuliskan dekat ruangan komen. Mana-mana yang macam tak berapa cantik tu, insya-Allah saya akan cuba perbaikilah. Kalau okey, semuanya okey, tuliskan dekat ruangan komen. Seronoknya cinta Al-Quran, insya-Allah. Baik, jadi sahabat-sahabat semua, sebelum kita sambung pada ayat yang seterusnya, saya nak menjemput tuan-tuan dan puan, siapa yang betul-betul serius nak belajar Al-Quran, nak cantikkan bacaan Al-Quran, nak nak mahir bacaan Quran dari asas sampai mahir tajwid dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Kami berikan pengajian kepada tuan-tuan dan puan dengan zero commitment, yang mana tuan-tuan dan puan perlu bayar untuk nak jadi ahli sekali bayaran seumur hidup. Okey, sekali bayaran seumur hidup dengan sebanyak RM250 sekali je bayar. Lepas tu kita tak dikenakan bayaran bulanan, kita tak dikenakan bayaran tahunan dan sebagainya. Tak ada. Sekali sahaja RM250, belajarlah sampai mati. Okey, kami akan berikan macam-macam lah dekat tuan-tuan dan puan. Kami akan berikan buku, kami akan berikan nota. Tuan-tuan dan puan boleh dengarkan bacaan, kita boleh buat appointment, boleh dapatkan video, dapatkan latihan dan sebagainya dengan sekali bayaran sahaja seumur hidup. Siapa-siapa yang berminat untuk nak jadi ahli, nak belajar Al-Quran dari asas, tuan-tuan dan puan boleh tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli. Ataupun tuan-tuan dan puan terus pinkan ni. Okey, nanti kami akan keluarkan nombor telefon dekat ruangan komen tu, tekan sahaja
nombor telefon tu dia akan terus pergi dekat WhatsApp lah insya-Allah. Baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa yang berminat untuk nak dapatkan alat bantuan belajar tajwid, kan kita sekarang tengah belajar tajwid kan. Mungkin kalau ada orang jenis dengar je susah nak dapat, dia kena tengok depan-depan dan sebagainya. Kami sediakan tuan-tuan dan puan alat bantuan belajar tajwid, iaitu kita panggil sebagai roda tajwid. Kenapa roda tajwid? Baik, ini sarung dia lah. Ini sarung dia, ini roda tajwidnya. Tengok dekat sini. Nampak? Dia boleh pusing-pusing macam ni lah. Boleh pusing-pusing macam ni untuk kita nak cari hukum-hukum tajwid dia lah. Nanti kita tengoklah, kita baca Quran kan, contoh mim bertemu ba, contoh mim bertemu ba. Lepas tu kita tengok, okey, kita cari huruf mim, lepas tu kita tengok dia bertemu dengan huruf ba, lepas tu nanti kita pusing-pusing, dia akan dapat color yang sama, warna yang sama. Okey, jadi itulah nama hukum dia. Okey, itulah nama hukum dia dan dah bagi tahu dekat sini macam mana cara bacaan tajwid dia satu persatu lah. Jadi benda ni sangat-sangat berguna tuan-tuan dan puan untuk kita yang nak belajar tajwid ni. Tak mahal pun tuan-tuan dan puan, RM39 termasuk dengan postage. Apalah sangat nak bandingkan dengan ilmu yang kita dapat, yang kita bekalkan untuk kita nak baca Al-Quran dengan baik, kita nak mempersembahkan di hadapan Allah bacaan Al-Quran kita. RM39 sekali dengan postage. Siapa-siapa yang berminat dekat roda tajwid ni boleh tuliskan dekat ruangan komen nak beli roda tajwid, ataupun boleh WhatsApp terus dengan kami lah nanti. Okey? Boleh Jadi insya-Allah siapa-siapa yang berminat nak jadi ahli, tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli. Insya-Allah nanti kami akan kontak semula. Baik, kita pindah kepada ayat seterusnya iaitu ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. RM39. RM39. Puan Mahani berminat nak beli, tuliskan dekat ruangan komen nak roda tajwid. Okey, tuliskan nak roda tajwid RM39 sekali dengan postage. Okey, kami dah pinkan nombor telefon kami dekat bawah tu, tekan je nombor telefon tu insya-Allah. Okey. Baik, bismillah. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, panjang 4 ataupun 5 harokat, aiza kunna, aiza, za 2 harokat, kunna nun sabdu. Okey, nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan 2 harokat, kemudian na tu ma asli 2 harokat. Puan Nurhayati nak beli roda tajwid boleh. Terima kasih kerana berminat. Nanti kami akan kontak semula Puan Nurhayati. Tuan Arsad Talib nak jadi ahli. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Ataupun nak lagi mudah, dekat bawah tu ada nombor telefon kami kan. Tekan je nombor telefon tu, terus pergi dekat WhatsApp nanti. Baik. Kalau nak berhenti dekat sini, kita baca dengan turaba, 2 harokat. Dia jadi mad iwad. Kalau nak berhenti. Tetapi kalau nak sambung, turabawaa, kena buat apa? Kena muncungkan bibir sebab kita masuk ke dalam huruf waw. Dengungkan 2 harokat, idgham ma'al gunnah. Saya nak beli roda tajwid boleh, tak ada masalah. Puan Lidawati. Puan Lidawati, dekat bawah tu ada nombor telefon kami, betul tak? Yang komen Fatihah tu, jom share supaya ramai dapat manfaatnya. Berminat jadi ahli cepat Quran, boleh WhatsApp admin. Tekan dekat sini katanya. Tekan dekat sini, tekan tu nombor telefon tu. Nanti dia akan terus pergi dekat WhatsApp. Okey. Baik. Dekat sini tadi kalau nak sambung kita baca dengan turabau. Kalau nak sambung. Wa abauna. Baik. A di sini 2 harokat sebab ada huruf mad. Kemudian ba dibaca dengan panjang 4 ataupun 5 harokat. Baik. U di sini kena baca pendek ke panjang. U di sini kita baca dengan pendek sahaja. Nampak tak? Macam tadi kan saya cakap, kalau hamzah duduk sebelum huruf mad, baru baca panjang. Contoh macam ni lah. Contoh terdekat dia yang sebelah dia ni. Okey. Kenapa A ni kita baca panjang? Sebab hamzahnya duduk sebelum huruf mad.
Hamzah yang ni kita tengok. Dia duduk sebaris dengan huruf mat. Dia duduk sebaris ataupun dia duduk atas huruf mat. Bila dia duduk sebaris, maka dia kena baca dengan pendek lah. Kalau sebelum panjang. Kalau di atas ataupun sebaris, dibaca dengan pendek. Okey, baik. Wa abauna a inna lamukhrajun. Dengungkan nun sabdu di sini. A inna lamukhrajun. Mad arid lis sukun di sini. Baik, bismillah. Wa qala allazina kafaru أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. Baik. Kemudian ayat 68. لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا min qabl. Baik. Puan Salma, hari ini kita belajar muka surat 383. Okey, baik. Kepada sahabat-sahabat semua, kalau yang kita contoh masuk terlambat, okey, kalau masuk terlambat nak tahu muka surat berapa, tengok dekat atas kepala saya ni. Atas kepala saya ni ada tulisan bergerak yang warna hijau tu kan. Tengok dekat situ. Dia ada tulis surah apa tengah baca, muka surat berapa hari ni. Okey, jadi kepada yang terlambat masuk tu, tengok dekat ayat yang bergerak atas kepala saya warna hijau tu, tengok dekat situ dah ada tulis kita hari ni tengah belajar surah An-Naml muka surat 383. Okey. Baik. In hadza illa asatirul awwalin. Baik. Laqad wu'idna. Nampak? Dal mati dilantunkan qalqalah sughra. Laqad wu'idna. Jangan laqad wu'idna. Tak nak. Lantunkan dia. Laqad wu'idna hadza nahnu wa abauna. Sama juga macam atas ni. Sama macam atas ni. A panjang, ba lagi panjang. Sebab ada orang buat rindu. U pendek lah. Sebab apa pendek? Sebab dia duduk dekat atas huruf mat kan. Baik. Una min qabl. Nun kosong bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat, ba dilantunkan. Qablu in hadza illa asa. Baik. In hadza, ha dua harakat, za 4 ataupun 5 harakat, illa 4 ataupun 5 harakat juga, la. Baik. Dekat sini tuan-tuan dan puan, jangan sampai kita baca dengan asoti. Saya takut dekat sini kita nak tebalkan ti ni, kita pergi tebalkan sin sekali. Dia akan jadi asoti, salah. Tak boleh. Asa tetap asa macam biasa, yang tebalnya po bukan sin. Sin macam biasa, asa bukan aso. Okey? Illa asatirul ti, tebalkan ti. Tirul awwalin. Baik. Laqad wu'idna hadza nahnu wa abauna min qabl. In hadza illa asatirul awwalin. Itu dia. Ayat 68. Tuan-tuan dan puan, okey ke tak okey? Okey ke tak okey sekarang ni? Kita dah sampai ayat 68. Kita nak masuk 69. Jadi semoga tuan-tuan dan puan dapat sesuatulah daripada apa yang cuba saya sampaikan pada petang ini. InsyaAllah kita juga jangan simpan ilmu ataupun manfaat yang kita dapat ni seorang-seorang.
kita sebarkan. Kalau kita mampu untuk ajar sendiri dekat orang lain, lagi cantik. Tapi kalau kita tak yakin, kita tak berani, kita takut untuk nak ajar orang, takut salah dan sebagainya, cukuplah dengan sekadar kita sharekan video ni dekat orang lain supaya mereka pun sama-sama dapat belajar juga. Okey, boleh? Baik. Okey Okey, baik, alhamdulillah. Steady Baik, kita sambung pada ayat seterusnya, ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Qul siru, si panjang, ru panjang. Qul siru fil ardi fanzuru. Hamzah wasal tidak berfungsi. Kemudian nun kosong bertemu dengan wa, ikhfa hakiki, dengungkan 2 harakat. Fanzuru kaifa kana jangan jangan kaifa tak boleh, salah. Kaifa tekankan. Kaifa kana aqibatul mujrimin. Lantunkan qalqalah di sini. Mujrimin. Rimin mad arid lisukun. Bismillah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Wala tahzan alaihim wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun. Wala tahzan, ha pedas. Wala tahzan, jangan wala tah. Bukan macam tu, ha pedas. Wala tahzan, zan nun mati izhar halqi. Wala tahzan alaihim, sebut betul-betul alaihim, jangan alaihim, tak nak. Alaihim wala takun fi, dengungkan 2 harakat. Nun kosong bertemu dengan fa, ikhfa hakiki. Jangan takun fi, bukan macam tu. Wala takun fi, 2 harakat dengung. Wala takun fi dhaiqim mimma dhaiqim, terus rapatkan bibir. Dhaiqim mimma, ada 2 tempat lah kena rapatkan bibir. Dhaiqim mimma, dua-dua kena dengungkan 2 harakat. Yamkurun mad arid lisukun. Boleh? Kita baca sekali lagi ayat 70 ni bersama-sama. Wala tahzan alaihim wala takun fi dhaiqim mimma yamkurun. Okey? Baik. Kemudian ayat 71. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna mata hadzal. Ambil rentak bacaan tu. Ambil rentak bacaan tu supaya kita baca betul panjang dan pendeknya. Wa yaquluna mata hadzal. Janganlah kita baca wa yaquluna mata hadzal. Salah macam tu. Sebab tu saya cakap pentingnya rentak bacaan tu. Rentak bacaan tu untuk kita membezakan panjang dan pendek. Okey. Wa yaquluna mata hadzal. Boleh. Yang dua-dua harakat, dua ni semua ni mak asli lah. Kita baca dengan 2 harakat. Baik.
Hadzal wa', tekankan ain. Wa'du in kuntum, nun kosong bertemu kaf, nun kosong bertemu ta, kedua-duanya ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat. In kuntum shadiqin, man arid li sukun di hujung. Dan tuan-tuan dan puan, huruf qaf di sini kena tekankan dekat anak tekak ni. Sebab apa? Dia tebal. Takut kalau kita baca nipis, okey? Takut kalau kita baca nipis dia jadi huruf kaf. Takut sodikin. Tak nak. Kita nak sodikin. Macam tu. Okey? Sebab apa? Kan ayat ni kita ada baca dalam surah Yasin kan? Surah yang kita biasa baca hari Jumaat lah. Hari Jumaat kita baca. Jadi dekat sini kita dah selalu baca, tapi kalau salah macam mana tu? Bacaannya salah berulang-ulang. Tak nak lah. Jadi dekat sini kena tukarkan. Huruf qaf bukan huruf kaf. Bukan sodikin, tetapi sodiqin. Nampak lain kan? Dengar sekali pun dah tahu bezanya. Baik. Okey, maaf Ustaz. Saya tak dapat tulis poin-poin penting. Sebab kalau saya type, saya tak dapat tumpu sepenuh pada apa yang Ustaz baca dan terangkan hukum tajwid. Tak apa, tak ada masalah. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita faham. Ada orang, dia boleh faham, dia boleh sambil tulis. Boleh sambil komen, boleh sambil type. Kalau kita jenis yang kena fokus je, tak apa, tak ada masalah. Yang saya nak tuan-tuan dan puan, faham. Itu yang paling penting. Kena faham apa yang saya nak sampaikan pada setiap hari. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak apa, tak ada masalah pun benda tu. Okey. Penyampaian dari Ustaz Zulhilmi sangatlah terbaik. Terima kasih. Mudah difahami dan juga mudah diikuti. Semoga Ustaz diberikan kesihatan yang terbaik dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat atas doanya. Dan semoga doa-doa yang baik tersebut dikembalikan kepada sahabat-sahabat semua. InsyaAllah. Semoga kita semua terus diberikan kesihatan yang baik. Supaya kita dapat terus istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa pentingnya untuk kita doa, kita diberikan kesihatan yang baik? Sebab apa kalau kita sakit, takut nanti benda tu efek lah kan. Sekarang ni kan, ialah macam-macam penyakit dan sebagainya. Takut nanti bila dah sakit kan tak larat nak baca Quran dah tak larat, nak solat pun dah penat dan sebagainya. Jadi pentingnya kepada kesihatan yang baik bukan sahaja untuk tubuh badan kita nak hidup lama dan sebagainya, tapi sebab tujuan utamanya kita nak dapat beribadah kepada Allah dengan dalam keadaan badan yang sempurna. Kalau solat tu boleh diri dengan baik, boleh sujud dengan baik, boleh rokok dengan baik. Kalau baca Quran, mata boleh nampak dengan terang supaya bacanya tak tersalah dan sebagainya. Penting supaya kita diberikan kesihatan yang baiklah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, nafas saya pendek. Tak apa, tak ada masalah. Puan Hurairah. Okey, nafas pendek bukan penghalang untuk kita baca Quran dengan baik. Sebab apa? Dalam Al-Quran kita ada cara macam mana nak berhenti. Kalau contoh ayatnya, sebab kita ada dalam surah Al-Baqarah kan. Surah Al-Baqarah yang ayat pasal hutang tu. Ayatnya daripada atas sampai bawah satu ayat je. Penuh satu muka surat. Macam mana kita nak baca. Sebab tu pentingnya kita belajar macam mana nak baca dengan pendek, nak berhenti dengan betul dekat mana. Kalau berhenti nak baca berapa harakat dan sebagainya. Semua tu boleh belajar dengan jadi ahli. Kalau tak jadi ahli bukan tak boleh. Tapi dia agak lambat, agak susah sedikit lah. Tapi kalau jadi ahli, kita akan bagi secara terperinci macam mana cara nak baca, kalau nafas pendek macam mana latihannya, macam mana nak berhenti dan sebagainya. Jadi siapa-siapa yang berminat, sekali lagi siapa-siapa yang berminat nak jadi ahli, tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli. RM250 sekali bayaran seumur hidup, tuan-tuan dan puan. Okey? Baik, okey, tadi dekat sini selesai ayat 71, kemudian ayat 72, bismillah. Qul asa an yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tastajilun. Qul asa 4 ataupun 5 harakat. Qul asa an
falaku. Jumpa nun kosong bertemu dengan ya, kena senyum, dengungkan dua harakat. Okey, idgham ma'al gunnah di sini. Ayyakuna radifalakum ba'dul ladzi. Di sini pun kena dengungkan, mim kosong bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Ba'dul, jangan baca ba'dol. Jangan baca baris atas pula. Baris depan. Ba'dul ladzi tasta'jilun. Mad arid lisukun. Okey. Qul asa an yakuna radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Itu dia. Ayat 72. Kemudian ayat 73. Wa inna rabbaka lazu fadlin 'alan nas walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa inna dengungkan dua harakat nun di sini wajibul gunnah. Wa inna rabbaka lazu fadlin, 1300 lebih yang sedang menonton sekarang. Dengar baik-baik, fokus baik-baik huruf dot, jangan sampai melantun. 1300 lebih yang sedang belajar sekarang, saya nak bagi tahu huruf dot jangan baca melantun. Tuliskan dekat ruangan komen ramai-ramai. Okey? Tuliskan dekat ruangan komen huruf dot jangan melantun supaya lebih ramai lagi yang akan dapat dan akan ingatlah. Okey. Syukur lepas kahwin ustaz bertambah mantap dan diberi kesihatan yang baik. Moga Allah beri kesihatan yang baik pada tim Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Puan Azizah Yusof atas doanya. Semoga Puan Azizah sekeluarga pun dikurniakan kesihatan yang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih sangat-sangat atas doa-doanya kalian semua. Baik. Sekali lagi saya beritahu huruf dot jangan melantun. Jangan kita baca dengan fadl. Fadl tak nak. Kita simpan dia. Fadlin. Jangan fadl. Tak nak. Salah. Wa inna rabbaka lazu fadlin. Boleh. Alan nas. Kalau nak berhentilah. Alan nas. Kalau nak berhenti. Boleh? Kalau nak sambung. Alan nasi walakinna aktsarahum. Walakinna nun sabdu wajibul gunnah. Dengungkan dua harakat. Aktsarahum, perhatikan betul-betul. Alhamdulillah. Perhatikan betul-betul huruf ra. Okey, huruf ra baris atas, bukan baris depan. Jangan aktsaruhum. Aktsarahum. Okey? Kemudian huruf ta pun sama juga. Huruf ta pun masih ramai lagi yang salah baca selama ni. Ramai yang sebut aksyarahum. Bukan huruf sya. Memang dia punya titik dia sama, 3. Tapi tengok dia punya mangkuk dia ni. Ataupun gigi dia ni. Ada 1 je. Kalau shin, gigi dia ada 3. Kalau sa, gigi dia ada 1. Jadi jangan terkeliru dekat situ. Dia punya titik dia sama. Tapi dia punya gigi dia, mangkuk dia tak sama. Jadi dekat sini huruf sa bukan huruf shin. Bukan aksyarahum. Tapi aktsarahum. Sa, hujung lidah. Sa. Aktsarahum la yashkurun. Boleh? Boleh Okey, baik. Kita ulang sekali lagi ayat 73. Bismillah. Wa inna rabbaka lazu fadlin 'alan nas walakinna aktsarahum la yashkurun. Baik, itu dia ayat 73, kemudian ayat 74. Wa inna
rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa inna, sama ayat macam tadi kan? Wa inna rabbaka. Ini pun sama. Wa inna rabbaka. Baik, dengungkan nun sabdu di sini wajibul gunnah. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum. Tukinnu, nun sabdu di sini wajibul gunnah. Suduruhum wa ma yu'linun. Mad arid lisukun di hujung ni. Baik. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Wa ma min fokuskan dekat sini supaya kita tak baca ini dengan huruf ain. Jangan kita baca wa ma min a, bukan wa ma min a, tetapi wa ma min gha. Tengok dekat sini ada titiknya di sini kan. Jadi gha lah. Wa ma min ghaibatin fi ibatin dengungkan dua harakat. Fis samai wal ardh. Panjang, ma ni panjang 4 ataupun 5 harakat. Illa tekankan lam sabdu. Jangan ila tak nak. Illa fi kitabim mubin. Okey, tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu idgham ma'al gunnah, rapatkan bibir. Kitabim mubin, mad arid lisukun di hujung ni. Baik. Alhamdulillah 1400, sama macam semalam juga. Alhamdulillah. Mungkin ramai yang masuk lambat ni tuan-tuan dan puan. Tak apa, tak ada masalah. Yang masuk lambat, yang dah terlepas awal-awal tadi, jangan risau. Sebab apa? Kita ada siaran ulangannya. Kalau kita tak dapat tengok pukul 3 petang, kita tengok jam 10 malam. Kalau 10 malam pun tak sempat, tengok jam 7 pagi esoknya. Macam itulah kitaran dia. Selain daripada 3 waktu ni, pukul 10 pagi pun ada live dengan Ustaz Izwan. Pukul 2 petang pun ada live juga. Pukul 9 malam pun ada live juga. Jadi kita memang sengaja buat banyak-banyak program dalam satu hari supaya tuan-tuan dan puan dapat pandai baca Al-Quran. Okey, baik. Kita ulang sekali lagi ayat 75 bersama-sama. Bismillah. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Baik, selesai ayat 75, kemudian ayat 76, ayat yang terakhir untuk petang ini. Bismillah. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil yaqussu ala bani Israil aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun. Inna, dengungkan dua harakat. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani. Ada ombak rindu. 4 ataupun 5 harakat. Bani Israil. I panjang 2 harakat. Sebab apa? Tengok. Ada huruf mat selepasnya kan. Boleh? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya terlepas lah Ustaz. Tak apa, tak ada masalah. Boleh tengok semula siaran ulangannya nanti. Boleh tengok semula siaran ulangan jam 10 malam
dan jam 7 pagi. Setiap hari macam tu. Baik. Kemudian sekejap Okey. Ustaz, sukat harakat tu ikut lagu ke? Ustaz, sukat harakat tu ikut lagu ke? Tak, dia bukan ikut lagu sebenarnya. Dia sebenarnya bukan ikut lagu. Dia tak ada masalah pun kalau tak berlagu. Cumanya saya cuba buat supaya dapat membezakan lah. Kalau satu, tak ada lagu. Kalau dua, boleh hayunkan sikit. Kalau panjang 4 ataupun 5, kita boleh buat lagu. Sebab apa kita nak membezakan? Sebab apa? Kita takut orang yang baca satu harakat pun dia buat 2 harakat. Contoh, ni inna. Tak boleh lah. Sebab apa? Na, satu harakat sahaja. Innaha. Okey, macam tu. Baik. Ustaz, kenapa Fatihah live tidak di TikTok? Kita pernah juga buat live dekat TikTok, tapi ada sedikit masalah lah. Tapi insya-Allah nanti kita akan cuba buat balik dekat TikTok. Ramai tak tuan-tuan dan puan yang pengguna TikTok dekat sini? Kalau ramai, insya-Allah kita akan cari masa untuk kita buat live dekat TikTok pula. Kalau ramai yang suka, ramai yang nak buat dekat TikTok, kita akan buat dekat TikTok juga. Saya nak tengok sikit, ramai ke tak ramai? Cuba tengok dekat ruangan komen. Cakap saya ada TikTok. Siapa ada TikTok, tulis saya ada TikTok. Kalau ramai, kita akan cuba buat live dekat TikTok lepas ni juga. Sama lah, Facebook pun ada, YouTube pun ada, TikTok pun ada, insya-Allah lah. Okey? Baik. Tadi dekat sini baik. Kemudian Isra'ila aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Kha di sini, bukan yah, bukan ha pedas. Yah, dia bergetar. Talifun, fun, mat arid li sukun. Okey. Saya tak ada TikTok. Oh, ramai tak ada TikTok Saya ada TikTok. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Ada TikTok ke dan tak ada TikTok ke. Sama je, kita akan buat live juga. Yang dekat Facebook ni kita kekalkan lah. Cumanya kalau ramai yang nak kita buat dekat TikTok juga, ada sambutan, insya-Allah kita akan buat dekat TikTok jugalah. Boleh? Boleh, insya-Allah kita akan cuba buatlah sebanyak mana yang kita boleh buat. Assalamualaikum Ustaz. Muka surat berapa Muka surat 383. Muka surat 383. Baik. Selesai. Okey, kita baca dulu ayat terakhir ni bersama-sama. Lepas tu kita nak baca sekali lagi satu muka surat penuh bersama-sama selepas ini, insya-Allah. Kita baca sekali lagi ayat terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil. Yaqussu ala bani Israil aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Itulah, okey. Ayat terakhir. Jadi kita nak baca sekali lagi, kita nak recap balik apa yang kita belajar hari ini. Kita nak baca satu muka surat penuh sekali lagi bersama-sama, insya-Allah. Kekalkan dekat Facebook. Ya, dekat Facebook memang kita takkan buang lah. Kalau kita ada buat dekat TikTok sekalipun, dekat Facebook memang kita takkan hentikan. Kita takkan stop. Dekat Facebook akan terus berjalan macam biasa. Cuma dekat TikTok tu mungkin kita akan buat satu siri yang lain lah. Mungkin cara penyampaiannya lain, cara pengajarnya lain dan sebagainya lah. Ramai, saya tengok ramai ada TikTok, ramai tak ada TikTok. Benda ni macam sama bagi. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting kalau kita ada buat dekat TikTok, nanti kita akan bagi tahulah, insya-Allah. InsyaAllah. Sebab apa? Kita pun sebenarnya ada target juga orang-orang dekat TikTok. Sebab dekat TikTok pun ramai budak-budak muda kan. Ramai budak-budak sekolah, budak-budak muda. Jadi benda ni kita nak kembangkan. Kita tak nak lah kita punya maksudnya kita punya apa orang panggil? Apa ayat dia ni? Orang yang tengok ataupun orang yang belajar ni, orang yang warga emas saja, kita tak nak. Kita nak daripada kanak-kanak, daripada remaja, budak-budak sekolah, budak-budak EU dan sebagainya, kita nak supaya semua boleh menguasai bacaan Quran dengan baik.
Jadi kita cuba targetlah dekat semua tempat yang kita boleh, insya-Allah. Okey, dah. Jom kita nak baca sekali lagi satu muka surat penuh bersama-sama, insya-Allah. Okey, jom kita ulang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekali lagi saya nak beritahu sebelum kita lanjutkan bacaan kita. Siapa-siapa nak belajar Al-Quran dari asas sampai mahir, yang betul-betul serius nak belajar Quran, jom saya jemput jadi ahli cepat Quran. Nak jadi ahli, bayaran sekali seumur hidup RM250 sekali bayaran saja. Lepas tu dah tak ada bayar apa-apa langsung selepas tu. Okey, boleh tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli, ataupun dekat bawah tu ada nombor telefon kami. Tekan nombor telefon tu, dia akan terus pergi dekat WhatsApp. Dan siapa nak dapatkan roda tajwid ini, harganya adalah sebanyak RM39. Siapa-siapa nak pun boleh WhatsApp dengan kami terus 011162177797. Lepas ni nanti habis kita baca, saya keluarkan nombor telefon terus untuk tuan-tuan dan puan kontak kami, insya-Allah. Baik, kita nak baca sekali lagi satu muka surat penuh. Kita mulakan sekali lagi dengan lafaz isti'adzah, insya-Allah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون
وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماوات وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Jadi begitulah sedikit sebanyak apa yang dapat kita pelajari pada petang ini. Okey, betul kata sahabat kita Wan Salmi, jangan biar masa berlalu tanpa ilmu. Betul. Kita ni kena cari ilmu dari, orang cakap, dari buayan sampailah ke liang lahat. Maksudnya seumur hidup kita ni memang kita kena cari ilmu. Cari ilmu ni tak semestinya kena pergi sekolah, kena pergi kelas dan sebagainya. Tapi seluruh kehidupan kita sebenarnya adalah ilmu. Kita dapat belajar daripada kehidupan kita lah. Tak kisah dari segi aspek apa sekalipun. Tapi yang penting kita kena belajar. Kita kena belajar. Jadi sahabat-sahabat semua, insyaAllah siapa-siapa yang berminat nak jadi ahli cepat Quran, nak belajar Al-Quran dari asas sampai mahir tajwid, boleh WhatsApp terus dengan kami. Okey, boleh call kami. Call ke nombor telefon jap. Okey, ambil nombor telefon kami di bawah ini, 0111621797. Okey. Okey, 0111621797. Catat nombor ni, simpan nombor telefon ni, call kami, WhatsApp kami sekarang, beritahu nak jadi ahli. RM250 sekali bayaran sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Sekali bayaran sahaja seumur hidup. Tak ada kenakan bayaran bulanan walaupun 1 sen. Tak ada pun daftar bulan ni, bulan depan bayar 1 sen. Bulan depan lagi bayar 1 sen lagi. Bulan depan lagi bayar 1 sen lagi. Tak ada. Sekali je bayar RM250. Tuan-tuan dan puan dapat belajar Al-Quran dari asas sampai mahir tajwid. Siapa-siapa nak dengarkan bacaan pun sama juga boleh WhatsApp kami 011116217797 yang mungkin nak memberikan sumbangan, nak memberikan infak, nak memberikan sedekah dan sebagainya pun sama juga boleh WhatsApp nombor yang sama. Kalau mungkin ada saudara mara, ahli keluarga, ibu bapa, kawan-kawan yang kita nak taja, yang kita nak bagi dia orang pun sama-sama dapat baca Al-Quran, dapat belajar Al-Quran, kita boleh taja, beritahu dengan kami, nanti kami akan sampaikanlah kepada mereka buku dan sebagainya lah. 011116217797. Ambil nombor telefon dekat bawah ni. Okey? InsyaAllah. Nanti kami akan bagi tahu apakah keistimewaan jadi ahli cepat Quran apabila tuan-tuan dan puan WhatsApp kami nanti. Kami akan terangkan dengan lebih lanjut lah. Okey, insyaAllah. Kita pun dah agak lewat habis pada hari ini. Cuaca pun tak cantik tu, tengah hujan lebat semua tu kan. Jadi insyaAllah kita sekejap lagi nak masuk asar. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan dapat sesuatu pada hari ini. Kalau tak ada apa-apa aral, kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Jadi saya minta ampun dan maaf atas kekurangan dan kesilapan yang berlaku pada hari ini. Segala yang baik itu datangnya dari Allah. Mestilah ada salah datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta diri dulu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami.
Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.